Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Rain Junior? Saudara Intan Fazah, Mat Sih, saudara Nazrul MN, saudara Husnul Hilmi, saudara Abdul Hadi Syarif, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Abdullah, saudara Habizial Yahya, saudara Joka, Samsul Anwar, Ismail Is, Assalamualaikum, saudara Azra, saudara Talok dari Kelantan, saudara Ismail Hassan, Dian Nadia, Amran Said, saudara Muhammad Zaki, saudara Awi, saudara Kamal Awang, saudara Openg Temu, saudara Mustafa Kamal. Apa khabar saudara? Saudara Joka, Saudara Mustafa Kamal ni mungkin ketua bahagian ke Datuk? Kalau ketua bahagian saya itu Datuk Mustafa Kamal. Saudara Joka, Saudara Mimba Haji Bada, Syuhami Razwan, Waalaikumsalam. Salam kembali buat Datuk sekeluarga untuk semua. Selamat Hari Raya Kurban, Aidiladha. Saudara Mizi, join me dalam Instagram. Apa khabar Zi? Teman-teman, saudara Muhammad Helmi, saudara Sam Meza, saudara Puan Aziz, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga bahagia, sihat bersama pasangannya. Ibi, doa saya begitulah. Mustafa Hamid, saudara Abdul Aziz, saudara Mito Biti, saudara Zack, saudara Muhammad Izi Azami, Dayang Azimah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Kerana ramai sangat dan mata saya pun kaca mata pun tak nampak kecil tulisannya ya, saudara Mito, saudara Muhammad. Baik, saya harus memberi pencerahan dahulu tentang apa yang berlaku pada hari ini berhubung dengan kedudukan COVID-19 yang membuatkan kita terkurung di rumah, tak berkesempatan untuk bersama keluarga. Jadi teman-teman yang mungkin ada sedang bakar lemang tu, bakarlah lemang sendirian. Kalau menunggu isteri buat rendang tu, rendanglah apa yang ada. Itulah pada kita sekarang ni saudara ya. Cuba saudara Saliseri, Nozilawati is Gaza Syed. Baik saudara, hari ini kedudukan virus corona masih terus ganas menyerang bumi kita ini, kerana daripada jumlah 10,710 semalam ada peningkatan saudara ya, sejumlah 10,972, belum mau berkurangan. Berdoalah kita sempena Aidiladha ni, duduk kita di tikar sembahyang, kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segeralah memutuskan jaringan virus corona ini ya. Cik Pa Makno. Kerana jumlah yang terkumpul sudah 927,533 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan kematian hari ini sahajalah 129 saudara. Di Perlis, Alhamdulillah nampaknya susut balik. Semalam 5, hari ini 1. Di Kedah ada peningkatan cik. Semalam 656, hari ini naik balik 705. Di Pulau Pinang ada juga peningkatan cik oi. Aduh, semalam 295, hari ini 426. Di Perak susut sikit susutnya 407, semalam hari ini 324. Dan di Selangor masih lagi 4,000 ke atas. Semalam 4,828, hari ini 4,404. Ada susut tetapi masih lagi 4,000. Banyak tu saudara. Di wilayah Persekutuan susut, semalam 945, hari ini 609. Di Putrajaya juga susut, semalam 51, hari ini 48. Di Negeri Sembilan, macam mana ni? Tak tahu saya nak buat macam mana dah. Negeri Sembilan ni tinggi betul. Sebab dia semalam dia turun daripada 1,280, dia turun 771. Tiba-tiba hari ini melonjak naik begitu tinggi. Negeri Sembilan. 1,340. Artinya jumlah keseluruhan warga Negeri Sembilan yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 62,369. Tinggi jang. Berusahalah kita jaga kebersihan. Bagi saya mungkin, saya merasakan ini mungkin kluster kilang. Dan tapi bagaimanapun janganlah sampai menjangkit kepada kita yang berada di rumah. Jadi dalam musim-musim begini ni, musim-musim PKP ni duduk di rumah lah. Walaupun raya ni besok kalau nak semayang, usia 60 tahun macam ke atas macam saya ni, tak apalah, buat solat sunat di rumah saja saudara. Di
Melaka juga ada peningkatan. Semalam 289, hari ini 474. Begitu juga di Johor, masih belum ada lagi kelegaannya. Sebab semalam 808, hari ini naik lagi 876. Orang Johor, berusahalah kita jaga kebersihan diri kita dan elakkan, jagakan penjarakan sosial. Kalau nak keluar rumah tu pakai pelitup, balik rumah tu sentiasa sabun tangan, sanitize diri kita, mandi lebih baik. Jaga diri kebersihan keluarga kita. Kita jaga keluarga kita, saudara. Di Pahang juga nampak ada peningkatan. Semalam 369, hari ini 475. Di Terengganu semalam 123, hari ini naik balik 144. Begitu juga di Kelantan. Di Kelantan 146 semalam, hari ini 170. Jadi kalau mungkin mana warga kota yang terlepas, yang sempat lepas balik ke negeri Kelantan tu, jaga-jagalah diri kita. Janganlah pula kita menularkan penyakit virus corona di Kelantan. Kasihanilah keluarga kita. Jaga kebersihan. Yang paling penting jaga kebersihan. Dan di Sabah ada sikit susut, tapi tak banyak. Semalam 666, hari ini 651. Di Labuan, Alhamdulillah susut. Dua angka, semalam 50, hari ini 24. Tetapi di Sarawak nampaknya ada peningkatan balik. 261, hari ini 301. Saya menyangkakan, ingat disusut kerana sekarang musim panas. Virus corona ni dia kalah dengan sinar matahari. Tapi bahang mentari ini masih belum mampu untuk mematikan virus-virus corona ini. Secara itu gambaran yang saya jelaskan tentang kedudukan di setiap buah negeri, laporan yang perlu saya berikan. Berdoalah supaya masa-masa mendatang saya tidak perlu lagi menghabiskan waktu memberi laporan yang sebegini. Saya tak seronok, tapi terpaksa saya buat juga untuk mengingatkan teman-teman semua kedudukan di negeri. Saudara, saudara Melati Fiah. Saya hari ini sebenarnya malam ini kita menyambut perayaan Aidiladha. Tapi tidak begitu sukalah hati saya kerana semalam sahabat karib saya, mantan Ketua Pergerakan Pemuda dan Ketua UMNO Bagan Seputih, Allahyarham, sahabat saya Datuk Isyam Majid, telah pun dijemput untuk pulang ke rahmatullah. Secara tiba-tiba, saya tak tahu, tiba-tiba saya ingat lagi dua minggu lepas saya ada berborak dengan beliau, berbicara, berbual tentang untung nasib bangsa kita berhubung dengan kedudukan politik yang tidak menentu hari ini. Dan beliau juga menzahirkan kerisauannya melihat masih lagi belum ada kesedaran di kalangan pimpinan yang masih meletakkan kepentingan diri mengatasi kepentingan warga bangsa kita. Dan semalam juga saya menerima bersedih. Walaupun Allahyarham ini adalah baru bersahabat dengan saya dalam 3-4 bulan saja, iaitu saudara Allahyarham Fendi ataupun Pablo, teman yang sering menemani Datuk Lokman Adam, membuat live dan suaranya adalah unik dan sering bertanya. Banyak masalah-masalah beliau lontarkan agar Datuk Lokman Adam memberi pencerahan. Orangnya terlalu baik bagi saya. 2 kali dia hantar saya balik ke rumah. Dengan dia kata dia orang bijak, tapi begitulah keadaannya, orang bijak, orang baik, cepat sangatlah kembalinya. Malahan dia menyatakan kepada saya, dia kata dia kalau boleh nakkan saya live sekali dengan Datuk Lokman dan dia sendiri mau menjadi moderatornya. Saya kata nantilah lepas COVID ni rupanya tak kesampaian. Jadi saya terasa sangatlah apabila mendapat tahu bahawa Pablo tewas kesan daripada jangkitan virus corona. Beliau berjuang selama hampir seminggu di hospital di Teluk Intan. Mari kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk dua-dua teman saya ini agar ruhnya diterima oleh Allah SWT, dihapuskan segala dosa-dosa dan segala amal ibadatnya diterima, dan kita doakan, kita iringi pemerigiannya untuk mereka kembali ke negeri asalnya dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita berdoa pada Allah SWT agar ruh kedua mereka itu ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihannya. Begitulah saudara, seringkali saya katakan hidup ini pertunangannya adalah kematian. Dan sebagai penjelasan juga,
untuk hari ini 19 hari bulan, jumlah terkumpul mereka yang dijangkiti virus corona sudah 174. Bulan lalu selama sebulan 166,918. Tetapi kita baru masuk 19 hari sudah 174,554. Jadi kita yang masih lagi sihat walafiat, jagalah kebersihan diri kita, jaga keluarga kita. Cuma kita jaga diri kita lah saudara. Itu yang terbaiknya. Baik saudara, kita masuk sedikit tentang tazkirah yang singkat. Seperti mana waktu yang sering sangat cepat berubah, begitu jugalah dengan hati kita yang boleh berubah dalam jangka waktu yang tidak sampai sehari. Rasulullah SAW bersabda, kata baginda, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah ataupun musibah, seperti potongan malam yang gelap. Itu seseorang yang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, tetapi di petang hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang petang harinya dalam keadaan beriman, tetapi di pagi-pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya kerana sedikit dari keuntungan dunia. Ini riwayat Muslim yang dititipkan oleh baginda Rasulullah agar menjadi pedoman kepada kita. Jadi hadis ini meminta agar kita sentiasa bersegera untuk beramal sebelum datangnya waktu di mana kita tidak mampu untuk beramal lagi dalam keadaan berbagai musibah yang berlaku. Ingat saudara ya, itu tazkirah pendek. Dan mutara kata kita adalah akal manusia adalah akar. Akal manusia adalah akar, roots bagi perhambaan ataupun kemerdekaan diri kita. Jadi kalau akal kita bijak, tidaklah kita akan jadi hamba. Tapi kalau akal kita tidak baik, kita tidak menggunakan akal dengan baik, maka kita dah menjadi hamba. Sama ada jadi menjadi hamba dunia, hamba duit, hamba harta dan segala-galanya. Jadi gunakanlah akal dan fikiran kita itu untuk memerdekakan diri kita. Secara sedikit malam ni saya ingat nak berinteraksi, sebab malam ni memang kalau boleh saya tak nak membalun. Maklumlah malam raya. Saya sekadar menemani teman-teman yang mungkin buat rendang, yang mungkin duduk-duduk tengok isteri itu dalam keadaan sedih kerana anak-anak tak boleh balik ke kampung, yang masih lagi terkurung di rumah. Kalau masih ada lagi keluarga 2-3 orang anak kat rumah tu, mungkin ada yang sedang balut-balut ketupat. Santunlah, layan kasih sayang bersama keluarga dalam saat-saat begini. Dan kita berdoalah mereka yang tidak berkesempatan merayakan hari raya bersama-sama dengan kita. Ini sudah masuk tahun yang kedua. 4 kali raya dah kita tak dapat bersama dengan keluarga. Saya juga rindu pada anak-anak. Tapi apakan daya saudara ya. Tadi saya menerima satu culipan daripada teman saya, peguam Ustaz Fasaluddin. Dia menghantar saya gambar kenangan sewaktu kami mengerjakan ibadah haji tahun 2011. Saya begitu sendu mengimbau kembali bagaimana kami berada di Tanah Suci Mekah. Sebenarnya banyak orang tak tahu. Saya mengharapkan agar mutawif ataupun mereka-mereka yang memberi kursus haji perlu mengingatkan kepada bakal-bakal haji ini untuk tahun depan lah kot. Tahun ni tak ada pun yang dapat pergi ke tabung haji, supaya menjelaskan bahawa antara ibadat yang tidak ada ayat-ayat wajib yang perlu dibaca. Macam kita semayang, ada baca Al-Fatihahnya, lepas tu ada surah-surah kedua, kemudian ada rokok, ada sujud. Tapi haji tidak. Haji ini adalah pengabdian kita pada Allah SWT. Jadi waktu kami mengerjakan ibadah haji itu, bila diberitahu musim haji, maka beraraklah rombongan pergi ke Tanah Suci Arafah. Bersama-sama dengan saya ketika itu adalah Ayahraham Saudara Umar Manan, yang sempat kami sama-sama, sebab itu pemergiannya saya terasa sangat. Jadi kami berada di Arafah satu hari, tak ada apa pun duduk kat situ, tetapi di situ kita melihat dengan penuh keinsafan. Seluruh manusia, berjuta manusia yang ada di Tanah Suci Arafah itu memakai pakaian putih saja. Tak ada baju lain. Itu dalam pakaian ihram. Sama ada lelaki atau perempuan, itulah pakaiannya. Kita duduk, kita berdoa, kita berwirid, kita berzikir dan kita menyantuni sama jemaah yang lain. Ya, dalam kita melihat indahnya bukit, indahnya pemandangan, luasnya alam semesta ini.
Kita kemudian selepas maghrib, macam waktu sekarang lepas ini Syak, maghrib ini kita pun bergerak lah. Ini hari inilah sebenarnya bergerak daripada bumi Arafah menuju ke Muzdalifah. Sewaktu berada di Muzdalifah, lain tak ada. Jadi perlu bermalam, bukan tidur pun. Kita bermalam, duduk sambil berzikir. Wow, ramainya. Waktu itu, tahun 2011. Tapi tahun ini tak tahulah, saya tengok gambar-gambar ataupun daripada video. Sedih saya tengok, sepi nampak gayanya. Ya? Tak begitu ramai. Jadi kita pun mengutip batu-batu sebagai bekalan untuk melontar besok harinya. Jadi bila menjelang fajar menyingsing, maka para jemaah dibawa pergi bertandang ke bumi Mina. Di situlah kami duduk lagi berkumpul dalam kemah. Tak ada tempat lain, saudara. Dalam pemusafiran menunaikan ibadat haji. Jadi para mutawif kena bagi penjelasan kepada calon-calon jemaah haji bahawa membuat haji ini bukan benda yang mudah. Sebab itu bila kita dah mensucikan diri kita, janganlah kita terjebak balik ke dalam segala kemaksiatan. Cukuplah. Kerana bukan mudah, saudara, untuk mengerjakan ibadat haji. Letih. Tak ada buat apa pun, duduk di tanah di Arafah dengan panas, kemudian bermalam di Muzdalifah, duduk mengutip batu, tak ada buat apa, tunggu saja. Kemudian dikurung dalam macam dalam kandang tu. Kadang-kadang saya berbual dengan Ustaz Fasaluddin, dia peguam, lawyer syar'i. Dia kata bahawa ginilah keadaannya. Saya kata ginilah keadaan kita nanti apabila di akhirat nanti, menanti waktu, sama ada kita akan dihijab, sama ada kita akan ditimbang segala kita punya buruk baik, dan sebelum kita dimerdekakan untuk kembali ataupun dibenarkan masuk ke syurga al-jannah. Saudara. Kemudian kami subuh fajar menyingsing bergerak ke Mina. Sampai di Mina, indah memang cantik tempat itu. Kelilingi oleh bukit. Macam saya teringat waktu berkesempatan bertandang di bumi Bosnia. Di Sarajevo. Cantik tempat itu. Cuma di situ tak ada air, kering. Kami duduk dalam kemah. Sampai duduk dalam kemah, menanti giliran untuk boleh melontar. Dan selepas diberitahu, maka berjujuranlah kami berbaris-baris dalam satu rombongan pergi untuk melakukan lontar di Jabar. Selepas melontar, barulah kita lakukan tahlul awal. Tahlul pertama, dan itulah kita melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kita memuji kebesaran Allah. Dan kita pun bertahlul, potong sikit rambut kita ni, sementara menunggu untuk kita tawaf di Kaabah. Saudara, itulah perjalanan para jemaah haji yang membuatkan saya syahdu bahawa kita ni insan itu kedil di sisi Allah sebenarnya. Kalau saudara melihat musim haji itu lautan manusia, begitulah juga kita nanti. Jadi sebab itu mereka yang bernama pemimpin, sedar dirilah, insaf dirilah. Saya berhasrat untuk malam ini tidak mau membalun. Saudara jangan selalu ingat saya nak malam ni saya tak nak membalun pemimpin. Banyak saya dapat kiriman. Banyak ceritanya saya simpan untuk malam besok. Malam besok siap. Memang saya akan balun mereka. Tapi malam ini saya ingin mencari kejernihan jiwa kita. Sambil-sambil menemani, kalau saudara duduk di rumah, temankan isteri, memasak rendang dan sebagainya, merebus ketupat. Jadi saya berbicara, kalau saudara Datuk food bank kita pun sudah semakin sedikit. Saya Din, itulah keadaan saudara. Sebab itu saya bercakap berkali-kali. Tapi sebab malam ni saya tak nak menjerit. Saya tak mau menjerit. Tapi malam tu simpanlah saudara, lontarkan balik malam besok. Memanglah malam besok saya nak paku betul-betul lah diorang ni. Tapi tak apalah. Macam Ramesh, hanya akhirat nantilah tempat balasan mereka. Jadi saya menceritakan bagaimana kita 3 hari berada di Mina. Tak ada buat apa pun. Semayang, of course, kita menunaikan solat 5 waktu apa semua. Sesuatu benda yang agak pelik yang saya alami. Ini kalau kita bercakap, ini kepada mereka calon-calon nak pergi buat haji ke apa semua ni. Ini amalan saya, saudara. Boleh kita pakai, boleh kita gunakan. Di Mina, toiletnya ada cuma 10 pintu. Dan orang nak pakainya 500 orang.
Memanglah impossible waktu subuh kita boleh menggunakan toilet, menggunakan bilik air apa semua tu. Dalam keadaan sekarang itu kita boleh mandi sekali saja, kita boleh ambil wuduk sekali saja. Orang ramai beribu. Satu benda kadang-kadang kita rasa nak terkucil, nak terkentut, jadi tepuklah perut saudara tu. Bercakap dengan perut, rupanya perut kita mendengar. Benar saudara, ini saya alami. Saya pesan pada perut saya, kata perut, kita sama-sama di sini nak buat amal ibadat, jangan kamu nak meragam. Kalau rasa nak buang air besar tu nantilah lepas isyak nanti. Jangan izinkan saya membatalkan air semayang. Saya nakkan wuduk saya nak kekal untuk saya beramal ibadat. Saudara, daripada subuh sampai lepas isyak baru terasa perut memula nak pergi ke bilik air. Jadi ertinya seluruh tubuh badan kita ni mendengar cakap kita. Jadi pimpinan jangan ingat tubuh badan anda tidak mendengar, saudara. Jadi sebab itu saya merasakan bahawa kalau boleh mereka yang berada di anjung kuasa tu ingat, insaf diri. Ini sebenarnya hari ini hari raya Aidil Adha. Di Mekah tak ada perayaan macam kita ni, nak buat lemang, nak buat ketupat, nak masak kuih, tak ada. Nak berziarah, nak pergi rumah-rumah, tak ada. Jadi hari raya Aidil Adha itu adalah hari kita memerdekakan diri kita. Setelah 3 hari, 4 hari kita berada di bumi Arafah, di Muzdalifah, di Mina, kita mensucikan diri dan kita melontarkan segala kekotoran yang kita bawa daripada tanah suci, daripada tanah air kita ini, kita lontarkan. Itu dengan lontaran, kata orang balin setan dan sebagainya. Itu keadaan saudara. Ini saya menceritakan malam ini permulaannya tentang pengalaman saya, sebab bila saya tengok tadi kiriman daripada Ustaz Fasaluddin. Terima kasih Ustaz kerana menghantar kiriman kepada saya, mengimbau kembali syahdunya kita berada di tanah suci Mekah. Saudara, dikurung, berkurung, terkurung, mengurung. Saudara, air jasin, Haji Jasin. Nah, malam ini saya berharap kalau boleh kita berinteraksi. Sebab banyak bahan-bahan ini saya simpan untuk malam esok. Saudara boleh lontarkan, kita sembang santai. Saya apa yang saya tahu, sambil-sambil itu saya memberi pandangan. Saudara, baik kita mulakan seperti biasa. Salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Dan kita berdoa agar kerajaan tidak berbelanja sebegitu tanpa had, kerana akhirnya negara kita akan bankrupt. Kita haraplah parlimen nak sidang nanti lagi 6 hari lagi, minggu depan insya-Allah, maka dapatlah diperhalusi satu persatu. Itu bab tu besok kita akan bincang lagi saudara. Mungkin setengah ni malam ni saya akan bagi sedikit pencerahan apa yang dapatan saya hari ini. Dan kita agak kecewa kerana ramai teman-teman yang mengharapkan monatorium masih lagi belum tuntas, dan kabarnya sehingga hari ini wang daripada kumpulan simpanan pekerja masih belum ada kabar berita. Ya saudara Wan Nizam, selamat Hari Raya Haji. Sama saya mengucapkan saudara-saudara. Bagi saya sebab hari ini saya sedih sebab dapat berita kematian teman-teman. Jadi bagi saya tak apalah. Kalau waktu saya mengerjakan haji pun tak ada kita sambut hari haji pun. Lepas tahlul balik ke kemah, kita duduk, kita makan, lepas tu kita kira kita beri duit berapa rial ada, kita bagi pada mutawif untuk melakukan korban. Tak perlu pun kita pergi tempat penyembelihan. Niat wang itu kita bagi, kita akadkan bahawa ini wang ini adalah mengganti diri saya untuk ibadat korban saya tahun ini. Jadi begitulah saudara, sebenarnya Islam itu mudah. Islam itu mudah, Islam itu suci, Islam itu bersih saudara. Cuma mereka yang saya hairan menjaja Islam ini untuk kepentingan diri mereka. Itu yang kadang-kadang saya menyirap darah. Tapi malam ni tak usah kita nak marah-marah, malam raya saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini sebab saya katakan jangan pernah ada dusta. Jangan pernah ada dusta dalam hidup kita saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan selanjutnya, kita santun dulu kata pantun Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Semoga sehat. Selamat Hari Raya Aidil Adha pada saudara dan keluarga di Perlis ya. Kata Pak Nazil, Pak Kasah membeli haruan sama telur jeruk pala. Orang susah mengharap bantuan. Pemberian dihulur berganda pahala. Jadi kalau orang susah mengharapkan bantuan, siapa yang memberinya dapat pahala berganda-ganda. Jadi janganlah bakil sangat. Kemudian kata Pak Nazir lagi, buah nangka dari hulu dijual Pak Aman di Pekansari.
Jangan bersangka, telitilah dulu, baru senang apa dicari. Jadi saya bila tengok tentang pemberian di hulur berganda pahala itu, saya melihat ada culipan yang saya dapat bahawa katanya pemberian untuk bakul makanan itu nilainya lah RM100. Tadi saya terima lagi, rupanya RM50 saja. Jadi kepada mereka-mereka, petugas-petugas ataupun yang diamanahkan oleh Tuan Wakil ataupun wakil-wakil rakyat, ahli-ahli parlimen dalam pembelian bakul makanan ini, kalau RM100, biarlah nilai RM100. Kita tak mampu untuk menambah, kita dapat pahala mengangkut pun cukup lah. Ini tidak. Nilai RM100 jadi RM50. Jadi tambah ciput, sudahlah peruntukan begitu sedikit. Untuk kalau kerajaan kata bahawa dah bagi apa semua 300,000 untuk satu kawasan, mana cukup. Jangan sembang lah. Kita kadang-kadang malam raya pun kadang-kadang bagi juga. Saudara Wadi Hana Wadi, balon pas malam besok, sebab saya dah banyak ni cerita Pak Labai ni. Malam besok, sebab malam ni malam raya nak balon. Nanti besok dia solat, nanti pun dia teringatkan saya buat mengganggu solat dia. Wadi Hana, memang saya nak balon, banyak saya dapat kiriman. Cuma saya ingin mempersan lagi bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak mampu untuk menilai satu persatu, saya tidak mampu untuk menatapnya. Sebab saya lihat masih ada lagi kiriman dalam YouTube yang mereka sunting. Berkali-kali saya katakan, suntingan mereka itu akhirnya lari daripada maksud. Malahan diberi tajuk yang bukan-bukan pula tu. Saya pun terkejut. Saya dah cakap begitu ke? Rupanya dipendek-pendek, dipotong-potong. Jadi tidak mendapat pencerahan. Niat saya adalah ini pencerahan politik. Saya memberi pencerahan politik supaya orang faham atas isu-isu semasa mengikut kemampuan saya. Jadi saudara, dan prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Syarul Izham, Selamat Aidul Fitri, untuk Aidul Adha untuk semua. Saudara Aswadi Azmer, 2K tu, tak apa, Alhamdulillah, syukur. Kalau teman-teman yang sudi hadir, saya berkeyakinan tak ada buat apa di rumah, mari kita dengar, kita sembang, kita melabun apa yang patut kita nak. Cuma kalau saudara hantarkan kiriman dan sebagainya, saya mohon gunakanlah bahasa yang baik-baik. Sebab ini ditontoni oleh, sebab dunia tanpa sepadan, anak-anak kita di luar negara, mereka juga menonton saat saya berbicara dengan anda. Bila anda masuk culipan dalam tu, mungkin di sana berapa besar tulisannya, mereka baca. Janganlah kita membuatkan mereka berada dalam keadaan yang takkan begini. Warga bangsa kita masih tak selesai lagi Saya cuma satu benda, saya tak nak membalon, tapi saya nak lontarkan tentang keputusan Menteri Pendidikan yang mahu membuka semula sekolah. Dalam keadaan begini, yang kekhawatiran saya, sebab sedangkan ahli parlimen yang diberi vaksin, seramai 220 orang sahaja, yang berada dalam Dewan Parlimen pun tak boleh masuk semua, cuma dibenarkan 80 orang sahaja, dan yang bercakap cuma seorang. Susahnya, ini kita buka balik sekolah. Sedangkan ahli-ahli parlimen itu telah divaksinkan, telah melakukan vaksinasi. Bagaimana anak-anak kita? Jadi sekarang ni biarlah mereka belajar daripada rumah. Cuma pimpinan berusahalah untuk memberi mereka tab-tab yang dijanjikan. Peruntukan dah diberi, bukan tak ada. Supaya anak-anak biarlah mereka dulu berada di rumah, memastikan diri mereka selamat. Apabila keadaan benar-benar sudah tuntas dan keadaan yang okey, barulah kita izinkan anak-anak kita ke sekolah. Jangan sebab virus corona ni dia tak memilih sama ada orang tua ke, orang muda ke, anak-anak pun dia tak pilih. Jadi saya harap saudara Jidin ni baru angkat sumpah hari ni. Saudara angkat sumpah hari ni jadi senator semula. Jadi fikirkanlah, jangan suka-suka saya bercakap terlanjur barang raya tak elok. Jadi berbincang baik-baik dengan Kementerian Kesihatan, bagaimana kedudukannya. Begitu juga kita kalau boleh minta lah supaya Menteri Agama ni bersuara lah supaya masjid ni dibuka semula. Tak ada sebabnya masjid ni ditutup. Saya marah lagi sebab besok saya mesti tak boleh dapat semayang lagi.
kerana solat Aidiladha diizinkan cuma 50 qari'ah saja, dan mereka yang berusia usia 12 tahun hingga 60 tahun. Kita ni tak nampak lah yang rambut putih ni dah banyak bunga lalang ni, tak ada lah. Sebab itu saya katakan tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Kita melihat apa yang berlaku di seluruh dunia. Kalau malahan Boris Perdana Menteri England, beliau mengucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, warga bangsa England. Begitulah mereka murninya dan memperakui Islam ini. Begitu juga kalau di New Zealand, Perdana Menteri dia kalau waktu azan, terdengar saja azan, dia minta supaya dihentikan seketika sebarang aktiviti bagi menghormati alunan azan. Sedangkan kita di sini, kita tutup masjid. Macam mana ni? Menteri duk sibuk nak buka sekolah. Azan itu dan untuk kita berjemaah. Kita minta pada Allah SWT agar kita ni, doa ni, moga-moga tak macam hari ni, besok doa itu diangkat ke Sidratul Muntaha, supaya segeralah bumi kita. Bumi kita bukan bersama mana pun, sedikit kecil sangat secara. Itu keadaannya ya. Jadi saya menzahirkan tentang kedudukan yang tidak begitu baik. Mengharapkan agar pimpinan di Kementerian Pendidikan berfikirlah untuk sama ada untuk meneruskan ataupun mengizinkan anak-anak kita kembali ke sekolah. Untuk mereka balik ke sekolah bersekemuka dan akhirnya mereka terjebak dengan virus corona. Ini pandangan saya. Saya harus melontarkan kekhawatiran saya bila saya dengar bahawa pihak Kementerian Pendidikan akan membuka semula sekolah. Sabar dulu. Jangan tergopoh-gapah. Teruskan dulu pendidikan dari rumah. Anak-anak di rumah, ibu bapa dapat mengawal dengan baik, saudara. Satu lagi, saya menerima satu kiriman. Ini satu persoalan bahawa sebenarnya kerajaan Jepun telah pun menyediakan sejumlah 207 bilion. Bukan sikit, saudara. 207 bilion wang pampasan kepada mereka yang waris-waris mereka, ya, di mana mereka terbunuh atau menjadi korban dalam pembinaan landasan kereta api maut antara Thailand dengan Burma. Kabarnya yang saya dapat bahawa kerajaan Jepun telah pun membayar sejumlah 207 bilion untuk mereka melaksanakan projek pembinaan Death Railway ataupun landasan kereta api maut pada tahun 1940. Sekitar tahun 40-an dulu, zaman Perang Jepun. Jadi wang tersebut katanya ini kita tuntutlah Datuk Dr. Mahathir, kerana kabarnya dibayar zaman kepimpinan Dr. Mahathir. Jadi apakah wang itu telah diberi kepada warisnya? Kerana setiap warisnya dalam perkiraan kerajaan Jepun terdapat lebih kurang 30,000 warga Malaysia, warga bangsa kita yang dilatih menjadi tentera dan bekerja dalam pembinaan landasan kereta api maut di rumah itu, lebih kurang 30,000 yang terkorban. Jadi artinya setiap waris keluarga yang terlibat dibayar pampatan sekitar 3 juta ringgit. Ini yang saya dapatan, bukan di sini dapatan saya. Jadi the thinking part of the UMNO led Barisan Nasional Federal Government is that the public is today unaware. Apakah telah diumumkan pada rakyat? Apakah wang itu telah dibayar? Ini sebenarnya milik warisan mereka yang terkorban. Dan ini katanya waktu itu waktu era kepimpinan Tun Dr. Mahathir, dan beliau harus memberi penjelasan. Dan kalau Dr. Mahathir waktu itu Menteri Kewangannya Tun Daim Zainuddin, kita harap janganlah wang itu kalau ada berikanlah, kalau tak ada kena jawablah, sebab kerajaan Jepun dah memberitahu. Dan itu sedikit yang saya dapat kiriman daripada wall saya yang masuk. Jadi ini Saudara Samsul Anwar Abdullah send you a message. Salam Aidiladha. Waalaikumsalam. Dan di Kota Bangkok, akhirnya hari ini saudara, Kota Bangkok bergolak lagi. Kota Bangkok bergolak lagi semalam. Kumpulan mereka yang menuntut supaya Prayut Chan Ocha meletak jawatan. Prayut ni dia melakukan rampasan kuasa, dan hari ini rakyat Thailand sudah tak mampu lagi menahan amarahnya
Kerana mereka juga macam negara kita ni terkurung di rumah, dan maka berlakulah ini himpunan lebih ribu orang lah berhampiran dengan monumen demokrasi. Mereka berharap menuju kepada pejabat-pejabat kerajaan. Dan ini diketuai oleh kumpulan individu yang memakai topeng gas, kemudian dengan jumlah rekod peningkatan yang begitu mendadak. Manakala kemudian mereka menunggang motosikal, jalan kaki dan membawa replika mayat. Ini macam mana dilakukan oleh kumpulan bendera putih di dataran mereka lah. Tapi alhamdulillah, warga kita ini adalah warga cinta damai. Kita tidak berarak yang bukan-bukan. Tapi di Thailand, di Bangkok, memaksa pihak pemerintah terpaksa menyemburkan air dan juga air sama ada air kimia ke apa ke gas pembersih mata untuk menyuraikan demonstrasi yang semakin meningkat. Kerana menurut pemimpin gerakan pro demokrasi di Thailand, mereka berikrar untuk mengadakan bantahan di jalan. Itu bantahan jalanan, unjuk rasa apabila Prayut Chan-o-cha tidak mengendahkan tarikh akhir yang mereka tetapkan untuk beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Tapi kita di negeri kita ni, alhamdulillah, yang diminta oleh Dr. Saudara Mustafa, kumpulan bendera putih adalah kibarkan bendera putih di seluruh negara. Itu saja. Kita tak minta berdemonstrasi. Saya pun tak bersetuju. Kita warga cinta damai. Jangan kita melakukan unjuk rasa yang bukan-bukan. Untuk apa kita bertempur sama kita? Kita lontarkan kita punya perasaan dengan memasang bendera putih sajalah, bahawa tanda protes, tanda kita tak bersetuju dengan pimpinan yang ada sekarang. Jadi sekarang ini sejak daripada tahun 2014, Prayut Chan-o-cha ini memerintah di Thailand, dan tahun ini beliau menghadapi tekanan yang paling teruk kerana Thailand juga menghadapi masalah seperti kita, itu serangan virus corona, dan mungkin mereka mengikut kita lockdown, maka rakyatnya tak boleh keluar, dan akhirnya mereka bangkit. Sebab itu saya mengharapkan agar pimpinan segera memikirkan, jadikan apa yang berlaku di Thailand itu sebagai tauladan kita. Jangan terus-terus rakyat ini dikurung di rumah. Ada masanya kesabaran manusia ini ada jeda waktunya. Jangan berterusan. Sebab manusia ni kalau you dah tolak dia sampai ke dinding, akhirnya tak ada tempat lain, dia akan memberontak. Jadi apa yang berlaku di Kota Bangkok itu harus menjadi pengajaran pada kita, kepada pimpinan. Sebab itu bila saya mendengar Datuk Ismail Sabri, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri menyatakan bahawa selepas raya nanti mungkin ada pengumuman bagi mereka yang telah pun mendapat vaksinasi 2 dos. Mungkin mudah-mudahan, sebab segeralah bebaskan rakyat daripada berada dalam kurungan di rumah. Kita bukan burung-burung yang disimpan dalam sangkar. Kita bukan anak kucing yang letakkan dalam sangkar. Kita adalah manusia yang punya pemikiran. Dan yang paling penting sekarang ni, rakyat mau bebas untuk mencari penghidupan. Tak cukup dengan makanan diberi. Macam tadi, bakul makanan yang disediakan tak mencukupi. Tiap manusia ada cita rasanya. Tiap manusia ada kehendaknya tersendiri. Jadi berikan mereka kebebasan. Pimpinan tidak boleh mengurung ataupun meletakkan rakyatnya dalam keadaan terkurung. Jangan dikurung mereka, dipenjara pemikiran mereka. Rakyat perlu ada kebebasan. Sebab ini negara merdeka. Kita warga cinta damai, saya katakan. Saya cuma berita yang agak menarik sikit sebelum besok saya nak balon hari ni. Ini berita baik, menarik sikit. Bagi saya giring kepala saya. Ini lebay daripada timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya ketawa lah. Iaitu Saudara Ahmad Marzuq Syari. Dia kata bahawa akad nikah dalam talian hanya dibenarkan untuk kes-kes tertentu. Jadi boleh. Apa nak jadilah kita sekarang ni. Macam-macam. Bagi saya, kalau benda tu memanglah dibenarkan, bolehlah dan sebagainya. Cuba fikir saja logikanya. Nanti orang ambil kesempatan itu boleh. Jadi macam mana? Kalau ada pasangan bernikah, seorang di Alor, seorang di Kuala Lumpur, dia kata dah nikah, benar tangkap. Kena kaluan. Kami dah nikah dah. Macam mana ni? Dalam ni Facebook, dalam online. Kan ke masalah. Kalau boleh pun tak payah nak sebut. Jadi saya tak tahulah. Ini Menteri Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal agama lah. Timbalan Menteri.
Ustaz Ahmad Mazuk Syari. Ini lebay ni. Cuma saya kata lebay tak ada cerita lain lah. Orang tengah sibuk, letih dalam keadaan terkurung ni, dia lain tak ada cerita kahwin. Malam esok lah kita balon benda tu, saudara. Saudara. Ini cerita pasal nikah online ni. Malam esok saya akan bicarakan persoalan ini. Duhai. Cuma dapatan saya bahawa kabarnya, ini kabarnya 26 bulan nanti, kabarnya mungkin ada sesuatu. Jadi kita mengharapkan terjadilah. Sebab rakyat dah tak tahan dah letih dah, saudara. Ini keadaannya. Walaupun Yang Berhormat Senator Tan Sri Rais Yatim, dia kata beliau sebagai speaker Dewan Negara tidak akan melaksanakan persidangan mengikut yang telah ditetapkan. Saya kata tak boleh. Beliau di Upper House itu Dewan Negara. Tapi kita ni berada di Dewan Rakyat ni 26 bulan ni. Sekabarnya sesuatu yang akan terjadi. Tak apalah, kita mengharapkan kalau itu untuk kebaikan negara kita, apa salahnya? Cuma yang saya hairankan selama hari ni, bila mereka bercakap mengatakan bahawa UMNO ni nak bekerjasama dengan DAP, UMNO ini nak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian nak bawa DAP berada sekali dalam pakatan. Itu mereka jaja cerita itu. Yang menjaja tu UMNO sendiri. Ini tak baik ni. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen, janganlah jaja sebegitu. Benda tak betul tak usah buat. Tak baik cakap benda begitu. Sedangkan yang jelasnya 2 hari lepas, Menteri Kewangan telah memanggil pimpinan DAP untuk berbincang di Kementerian Kewangan. Apa cerita? Apakah mereka boleh bekerjasama dengan DAP? Kita tak pernah bekerjasama dengan DAP. Tak pernah. Jadi kenapa dibuat naratif mengatakan UMNO ni nak pergi berjumpa dengan DAP, dengan Anwar Ibrahim dan sebagainya. Itu benda tak betul. Saya berkesempatan lah berbual dengan Datuk Seri Presiden sempena nak raya ni. Saya telefon beliau. Beliau berada di rumah. Kita nak pergi rumah dia pun tak boleh lah dalam PKP ni. Saya tanya dengan beliau, kata macam mana Datuk Seri? Begitulah dia kata, dalam keadaan sekarang ni kita buat amal ibadat lah yang lebih baik. Sebab dia baru balik daripada menguruskan upacara perkebumian Datuk Isham Majid di Semenyih apa katanya. Jadi dalam perutusannya dia kata sampaikan salam saya kepada semua pelayar-pelayar yang sempat menonton saudara punya live. Saya kata insya-Allah tu saya akan sampaikan. Dan dia mengatakan teguhkanlah kita punya keimanan kita. Insya-Allah dia kata kemenangan berada di hadapan kita. Kalau kita istiqamah, kalau kita meletakkan segala-galanya, perjuangan kita ini di landasan yang betul. Kita bukan nak mengejar harta dunia, bukan nak mengejar pangkat dan sebagainya. Biarlah orang mengata kita. Saya sedih jugalah bila orang mengata beliau macam-macam. Saya kata, Tok Sri, sebab you bukan Perdana Menteri. Kalau you ada kuasa, saya ingat ramai orang bukan cium tangan, cium kaki pun. Saya kata, tak adalah. Dia kata, tak payahlah you kata benda begitu. Dia kata, kita berlapang dada je lah, Mas. Kata, okey bang. Beliau menyampaikan salam pada semua warga yang berkesempatan dengan saya ini dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri daripada Presiden UMNO. Dan juga saya sempat juga, jadi dia kata sampaikan juga salam daripada Timbalan Presiden dan pimpinan UMNO. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Afian Yaakob. Saudara Afian Yaakob dia hantar kiriman kepada saya malam tadi. Dia kata kalaulah ada 3 atau 4 orang ahli Parlimen UMNO yang memohon pertukaran tempat duduk di Parlimen nanti pada 26 hari bulan, kalau minta untuk beralih tempat duduk saja semasa bersidang nanti, dia kata percayalah, dia kata Perikatan Nasional akan jatuh dengan sendirinya. Dia tak perlulah undi tak percaya pun. Dia tak perlu nak berbahas panjang. Jadi masakan yang Duli Yang Maulid Tuan Agong tidak faham. Cuma dia kata datang duduk ramai-ramai sebelah blok pembangkang. Simple aja. Ini saudara itu kata saudara Afian Yaakob. Dia tak perlu nak buat usul pun. Apabila persidangan dia berlaku, maka ahli-ahli Parlimen UMNO duduk di kursi sebelah pembangkang. Bukan bersama dengan PN. Itu adalah sebagai tanda nyata bahawa kita tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, itu kita harapan kita lah. Itu juga saya lontar kepada Presiden. Jadi pulanglah. Beliau ada strateginya. Kalau kita tanya strateginya, itu bukan strategi lah kalau beliau menceritakan segala-galanya. Saudara,
Saya juga menerima kiriman daripada saudara Noh Yunus. Saudara Noh Yunus dia kata, Assalamualaikum. Apakah dia kata Datuk setuju jika saya katakan majoriti ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri sekarang ini memang patut digantikan dengan calon yang lebih sederhana, muda dan yang berpengalaman, berjiwa Islam, berjiwa Melayu, mampu mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Ini daripada kiriman daripada Saudara Noh Umar. Saya katakan kalau itu, memang itu yang kita cari. Dalam perjuangan kita sempena raya ini, kita jangan terus mengorbankan bangsa kita. Jangan kita korbankan parti kita. Jangan kita korbankan perjuangan kita. Sempena hari korban ini kita beriltizam. Dan saya begitu juga, saya dah sampaikan kepada Presiden, kalau boleh untuk masa akan datang, bila berlaku pilihan raya umum, kita salin. Sudah sampai masanya kita memberi pelapis-pelapis yang telah pun kita asuh, yang ada pengalaman, yang ada kepimpinan di peringkat bahagian. Sampai bila timbalan ketua bahagian, naib ketua bahagian duk tengok saja orang lain nak jadi wakil rakyat? Sampai bila mereka harus mengusung ketua bahagian? Sampai masanya untuk mereka pula diberi kesempatan. Dia kata banyak lagi isu-isu bangsa yang belum tuntas oleh pimpinan kerajaan dulu sampai sekarang. Betul. Malam tadi live saya yang diganggu begitu teruk, saya menceritakan benar. Banyak kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu perlu diperbaiki. Dan kita harus memperbaiki demi lestari perjuangan bangsa kita. Kita tak boleh membiarkan yang sudah-sudah. Tak. So ada banyak lagi, tambah-tambah lagi dalam pimpinan hari ini. Yang kita lihat, malam esok saya akan ceritakan lagi. Tetapi kita harus, kalau dah ada kesempatan untuk memimpin di masa mendatang, perlu diperbetulkan. Sebab banyak orang cakap dengan saya, dia kata, Datuk macam mana ni? Dia kata, dulu zaman UMNO takkan tak ada kesilapan. Saya kata ada. Cuma mereka tak berani nak bercakap. Saya bercakap. Kau buat main, orang nak marah-marah lah. Ini fakta figura. Sesuatu benda yang tak boleh dinafikan. Yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Because semuanya maksum. Jadi, yang saya selalu kesalkan, yang saya selalu tonjolkan, kekesalan saya apabila dasar legasi almarhum Tun Razak, ayahanda kepada Datuk Seri Najib, tidak terlaksana secara tuntas. Dasar ekonomi baru tidak mampu dipertahankan. Sedangkan, kalau saudara buka balik buku sejarah, buka balik Kongres Ekonomi Bumiputera yang minta supaya diwujudkan Bank Bumiputera, mahukan supaya orang Melayu ini bergiat dalam pasaran saham. Yang ini yang dilakukan oleh Yang Berhormat Tengku Razili Hamzah. Ini bila saya kata begini, orang kata, tak lain nak puji Tengku Razili. Tidak, ini bukti nyata bahawa zaman Tun Razak itu, beliau bersama dengan almarhum Tun Razak menggembeling ekonomi bangsa. Dan waktu itu kita baru lepas perang, kita baru merdeka. Tapi dengan prasarana yang sedikit, kita mampu mencipta kekayaan. Jangan nafikan. Jangan nafikan. Sebab saya terasa, sebab saya adalah warga yang hidup penuh kemiskinan. Tinggal di pinggiran Sungai Dinding. Ibu menjadi penoreh getah. Makan nasi, bukan nasi pun, makan porridge, kanji sehari sekali saja. Tapi dapat mengecap arti kemerdekaan. Sampai dapat belajar sampai keluar negeri, duduk di London dan sebagainya. Dapat melihat dunia. Ini adalah hasil yang diperjuangkan oleh pimpinan terdahulu, tetapi tidak mampu dipertahankan. Ini masalah besar sebenarnya. Dan sebab itu saya berkeyakinan Yang Berhormat Tengku Razali masih ada lagi culipan-culipan ideanya untuk membangunkan negara ini. Tapi beliau diketepikan. Nak buat macam mana? Ini keadaan saya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, ekonomi negara perlu diperkasakan balik. Kita harus membangun balik ekonomi. Kita prasarana dah ada. Jangan biarkan pelabur-pelabur lari. Kenapa pelabur lari? Pelabur lari disebabkan oleh pimpinan tidak melaksanakan dasar-dasar yang jelas. Dalam keadaan kestabilan politik yang tidak stabil. Sebagaimana yang dilontarkan, sebagaimana yang dititahkan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dalam perbincangan mereka pada 16 Jun menyatakan bahawa kestabilan politik ini tidak menentu, akibatnya ekonomi kita merudum. Akibatnya dalam keadaan negara, rakyat sudah berada dalam tidak harmonis lagi. Sebab itu dituntut supaya Parlimen segera bersidang.
Tapi mereka yang berada di anjung kuasa merasakan kalau persidangan parlimen berlaku, mereka akan kehilangan kuasa. Ini sebenar-benarnya yang saya nampak. Bagi saya lah, saya mengambil konklusinya, itu sebenarnya. Sebab itu mereka tidak mahu mewujudkan persidangan parlimen. Kalau berlaku persidangan parlimen, mereka akan mengalami kehilangan kuasa. Jadi malam ini memang saya tak boleh nak balon sebab malam raya, tapi saya memberi pencerahan. Kerana dalam keadaannya banyak kata saudara No Yunus tadi, dia kata banyak lagi isu bangsa belum tuntas. Jadi dia kata tanah rezerv Melayu, ikuti tanah-tanah yang semakin berkurangan, penghapusan sekolah vernacular, hak istimewa orang Melayu yang ada dalam perlembagaan, yang tercatat dalam perlembagaan, persempadan semula parlimen-parlimen bagi memastikan bahawa dominasi kuasa politik dan sebagainya. Dan ini tidak dilaksanakan. Tak terlaksana apabila UMNO Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya 2018. Jadi kata saudara No Yunus, sepatutnya UMNO dah selesaikan perkara ini selama 60 tahun UMNO memerintah. Benar? Sepatutnya selama 60 tahun memerintah. Tapi kenapa tidak terlaksana sepenuhnya? Jadi dia kata kita mesti ubah supaya anak cucu cicit kita akan menyanjungi pemimpin sekarang. Jika tidak, anak cucu bangsa kita dah tak ada negara seperti bagaimana terjadi di negara jiran. Ini peringatan daripada saudara No Yunus. Terima kasih saudara. Sebab itu saya kata malam ini kita berbicara soal rakyat, soal negara, kita sembang santai. Tapi kegusaran saya, kalau pimpinan tidak mampu untuk melaksanakan perjuangan bangsa ini secara tuntas, maka kita nanti akan dicela oleh generasi yang akan datang. Kita akan pergi. Apakah kita pergi, kita meninggalkan mereka dengan segala kelukaan, kedukaan, kesengsaraan, kepapaan. Jangan biarkan generasi kita menjadi papa kedana. Pertama, apa penghasilan negara sudah habis dikikis. Sebab itu saya tidak bersetuju apabila kumpulan wang amanah negara, KUAN itu dirobek. Saya tak bersetuju sebab itu mereka tabungan generasi masa depan. Jadi, apakah saudara nak meninggal? Saudara tengoklah malam ini, kalau saudara punya anak-anak kecil di rumah, lihatlah mata mereka waktu mereka lelap tidur. Sampai hati ke kita untuk membiarkan anak-anak kita nanti menagih simpati, menjadi pengemis jalanan? Dan mampukah kita melihat anak-anak gadis kita nanti itu terpaksa bekerja menjadi orang gaji di negara jiran? Mampukah? Sedangkan kita rakyat kita tak ramai. Kita cuma ada 32 juta rakyat keseluruhannya. 32 juta. Kalau satu orang tu 2,000 lah kita katakan, memerlukan lebih kurang 60 bilion saja. Penghasilan negara bilion triliun. Kalau kita duduk rumah tak ada buat apa pun, 2,000 sebulan dah boleh bagi dah. Hidup dengan keselesaan. Tapi kenapa? Apabila ada pimpinan yang curang, mereka berdusta dengan kita. Sebab itu saya tengok ada satu video, saya ketawa, betul dia cakap. Siapa kena nama dia? Dia kata, bila kerajaan mengatakan bahawa kerajaan telah pun membantu rakyat dengan memberi moratorium. Betul juga saya kata. Apakah pemberian moratorium itu keluar duit daripada kerajaan? Sedangkan itu merupakan hutang rakyat kepada bank, cuma minta penangguhan. Kemudian kerajaan telah pun memberi bantuan dengan mengizinkan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Betul juga. Cuma selalu fikir dengan fikiran yang matang, yang nyata dan jelas. Apakah pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan pekerja itu daripada kantong kerajaan? Itu daripada tabungan kita sendiri. Itu pun susahnya kita nak dapat. Menjerit bagai nak gerak. Hari-hari mengulangi. Tengok dekat komputer tu, minta dan minta. Tapi kalaulah benda dapat, apakah kerajaan mengatakan sebenarnya kerajaan dah berusaha untuk supaya dapat pengeluaran wang simpanan pekerja? Apakah itu wang kerajaan? Ni saya tak tertarik. Betul juga katanya. Lepas tu kerajaan telah pun mewujudkan satu syarikat, iaitu syarikat pinjaman komuniti di bawah Kementerian Kerajaan Perumahan dan Tempatan. Ini Mak Lampir. Apakah kerajaan mewujudkan begitu dia bagi percuma ke? Itu hanyalah melesenkan alung-alung dan dengan nilai faedah yang tinggi. Itu bukan bantuan.
Kalau betul-betul kata kerajaan membantu rakyat, okey, selonggok. Itu baru bantuan. Jadi ini tidak berlaku. Jadi kita mengharapkan supaya mereka jangan berdusta pada rakyat. Jangan diacunkan pemikiran agar rakyat kata betul lah. Jangan. Betul lah, politik ini the art of deceiving. Politik itu adalah seni penipuan, tapi janganlah menipu rakyat. Sebab tu kita banyak lagi urusan-urusan yang perlu kita laksanakan. Sebab itu kita harus berfikir, mewujudkan perpaduan kita. Tapi perpaduan yang bagaimana? Mungkin malam besok saya akan jelaskan lagi. Tapi yang kita minta penyatuan bangsa kita yang benar-benar ikhlas. Kita mencari pemimpin yang benar-benar ikhlas. Bukan mereka yang melontarkan kata-kata penuh retorik. Orang semua tak betul, dia seorang saja yang betul. Bagaimana saya katakan sekarang ni, bagan agak presiden diserang bagan agak. Sedangkan presiden di malam presiden tak ada jawatan apa pun dalam kerajaan. Tok Mat tak ada apa pun dalam kerajaan. Sebab itu dia mengajak kita bergerak langkah, kita pemimpin kita bersemangat untuk ke depan. Jadi ahli UMNO, warga UMNO sepatutnya kita ambil iktibar sempena hari raya korban ini untuk kita berkorban jiwa dan raga kita untuk mara ke depan. Dan dalam keadaan begitu kita santun semua. Jangan kita bermusuh. Islam tidak bermusuh dengan semua orang. Sebab itu saya menyantuni persahabatan saya dengan teman-teman daripada Parti Keadilan. Saya cakap terus terang, saya berbaik-baik dengan mereka. Tapi tidaklah akan meninggalkan parti saya. Kerana mereka pun menghormati saya. Saya bila cakap dengan Dr. Anwar Ibrahim, berkali-kali dia kata saya tak akan membunuh UMNO. Kerana dia kata itu adalah parti mak Kamal, ini parti mak bapak aku lah, dia kata. Itu dia punya nilainya pada UMNO ni. Dia tak akan reda untuk membunuh parti yang pernah dianggotai oleh ibu bapanya. Saya berborak juga dengan saudara Datuk Abdullah Sani. Dia kata tidak sama sekali. Pegangan kami, kita kalau bertanding, kita bertanding secara anak jantan. Kita memberikan kita punya luahan apa servis yang kita nak bagi pada rakyat. Biarlah rakyat menjadi yang mengadili. Jadi jangan kita bunuh parti, jangan kita hancurkan rumah, jangan kita bakarkan rumah itu. Tapi kalau kita dengar pimpinan yang ada sekarang, kalau dengar tip-tip dia, UMNO ni dah parti kelongkang dan sebagainya, kita dah terlalu hina. Sebab itu saya tidak mungkin untuk saya boleh berpatah balik untuk bersama dengan Parti Peribumi. Sebab kita tahu, ia diwujudkan, diasaskan tidak lain tak bukan untuk membunuh UMNO. Berbeza dengan Parti Keadilan. Sebab itu saya ramai kawan-kawan dalam keadilan. Bagi kita, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Peganganmu, peganganku. Tapi tidak membolehkan, tidak yang memastikan kita berpecah belah, kita berantakan sama sendiri. Santunilah, whoever. Saya cakap terus terang, saya mengharapkan agar yang Muhammad Tengku Razali diberi kesempatan untuk menerajui. Dan agar Datuk Seri Najib Tun Razak diberi kesempatan untuk bersama-sama. Dan kalau boleh, alangkah baiknya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim juga bersama-sama. Dan kita carilah upaya macam mana harus kita lakukan. Supaya mereka yang ada berkemampuan untuk memimpin, memacu kepimpinan negara. Nah, saudara jangan lupa saudara ya, satu ketika dulu saya buka baliklah kenyataan daripada Datuk Zaharin Mak Yassin. Dia kata parti yang paling chauvinis, yang paling anti Melayu sebenarnya adalah Parti Gerakan. Waktu itu pimpinan Lim Chong Yu di Pulau Pinang. Mereka lah yang meniupkan api hingga berlakunya sengketa berlaku kejadian 13 Mei. Tetapi yang dia kambing hitamkan DAP. Itu kenyataan saudara Zaharin. Kalau benar itu benar. Dan hari ini Perikatan Nasional bersama dengan Gerakan. Dan Gerakan tidak lagi bersama dengan Barisan Nasional. Adakah ada lebih baik ruang itu ada untuk kita menyantuni? Kita menerima hakikat hari ini. Jangan kita lari daripada realitinya. Bumi yang kita pijak ini, bumi merdeka ini, bumi bertuah ini adalah milik semua orang. Yang mereka yang mempunyai kad pengenalan. Saya berbual dengan teman-teman daripada kaum bukan Melayu. Mereka mengakui. Betul saya kata berkali-kali. Yang mereka mahu, dia kata kalau boleh. Impian mereka boleh cari makan. Ada pekerjaan, boleh berniaga dan sebagainya. Dan mereka tetap menghormati warga bangsa Melayu. Yang kedua dia kata kalau boleh mereka mahukan jaminan keselamatan. Tak ada perbalahan, tak ada bunuh-membunuh. Tak ada macam mana unjuk rasa di Bangkok. Dia tak mahu benda begitu.
Dan ketiga, anak-anak boleh pergi sekolah. Pendidikan itu bukanlah pendidikan bercorak macam vernacular. Mereka tak ada kisah. Asalkan anak-anak boleh menimba ilmu. Yang paling penting bagi masyarakat warga bukan Melayu, mereka merasakan ilmu itulah saja yang boleh merubah kehidupan. Saya benar. Almarhumah ibu saya selalu bercakap dengan saya. Nak, ingatlah, dia kata, ada satu hari tu saya ponting belajar Quran ni. Dulu kat kampung dulu belajar Quran tu. Jadi kena sebatlah dengan arwah mak saya. Sambil dia menangis, dia kata, ingatlah, dia kata, hanya ilmu sahaja yang boleh merubah kehidupan kamu. Kita hidup dengan miskin, kita hidup dengan penuh kehinaan. Hanya ilmu sahajalah yang boleh mengubah kehidupan kita. Ini saya ingat lagi. Jadi anak-anak kita ni pasti ada ilmu. Pasti berapa peluang. Sebab itu, waktu kita mencapai kemerdekaan, dasar ekonomi baru, kita mewujudkan banyak universiti di bumi merdeka ini. Dan anak-anak tak ada perlu lagi nak pergi belajar ke luar negeri, nak cari duit, nak pergi. Dulu kalau nak pergi naik kapal terbang pun 14 jam. Begitulah sukarnya. Dan bagi masyarakat bukan Melayu, mereka mau itu saja. Dan mereka mengakui bahawa ini adalah bumi warisan orang Melayu. Itu termaktub dalam syariah kontrak. Dan bumi kita ni masih lagi makmur, saudara. Kita masih makmur, kita masih punya hasil, kita ada di Semenanjung, kita ada Sabah, Sarawak, masih banyak tanah-tanah. Tapi janganlah warga Sabah, warga Sarawak dipiciskan. Jangan disingkirkan mereka. Mereka juga punya hak yang sama macam kita. Yang kita pula, kalau ada kesempatan bersahabat dengan mereka, bukalah tanah-tanah pertanian. Kenapa dibiarkan tanah-tanah? Dulu ada tanah gersang lah, projek bumi hijau. Kenapa tidak diteruskan? Ini yang dicetuskan oleh almarhum Tun Razak. Laksanakan usaha ini. Jadi saudara, kita bicara lagi malam besok. Saya ucapkan saudara, selamat Hari Raya Aidiladha. Moga saudara menemani isteri bakar lemang ke atau bakar ketupat. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Selamat malam.